Amoeba, bibi. Bertemu lagi di dalam channel Cikgu Hairiza. Pada kali ini, Cikgu akan menerangkan berkaitan tajuk tenaga yang berada dalam unit 7, Sains tahun 4. Okey, kita akan mulakan dengan mengetahui standard kandungan iaitu 7.1 sumber dan bentuk tenaga. Manakala standard pembelajaran pula 7.1.1 menyatakan maksud tenaga. 7.1.2 memerihalkan pelbagai sumber tenaga melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. Okey, bila kita tanya, apa tu tenaga? Jadi, kamu kena tahu tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Itu adalah tenaga. Jadi, cikgu nak kongsi macam mana cara nak mudah ingat sumber tenaga. Kamu ingat Amoeba bibi. Sumber tenaga yang pertama ialah air. Air yang mengalir menggerakkan turbin di empangan untuk menjanakan elektrik. Okey, cikgu nak terangkan melalui gambar supaya senang kamu nak faham. Okey, air yang kita empang dalam empangan pada kedudukan yang tinggi, apabila dibuka empangan tersebut, ia akan mengalir dengan deras ke bawah. Jadi air yang mengalir tersebut akan memutarkan dan menggerakkan turbin. Jadi seterusnya tenaga elektrik dapat dijana. Sumber tenaga yang kedua ialah matahari. Matahari merupakan sumber tenaga yang paling utama. Kerana daripada tenaga matahari ini boleh digunakan untuk menjanakan elektrik melalui panel suria. Sumber tenaga yang ketiga pula ialah ombak. Jadi ombak menggerakkan turbin di dalam laut untuk menjanakan elektrik. Jadi kita tengok mesti gambar supaya kamu mudah faham. Okey, di mana turbin ini terletak di dalam laut. Okey, untuk menjanakan tenaga elektrik. Seterusnya adalah biojisim, di mana biojisim ni ialah bahan daripada tumbuh-tumbuhan atau tinja haiwan yang digunakan untuk menghasilkan bahan api dan menjanakan elektrik. Dan ada di setengah-setengah negara yang menggunakan tinja lembu untuk dijadikan bahan api. Okey. Sampailah seterusnya iaitu sumber tenaga yang kelima. Kita dah sampai sumber tenaga yang kelima iaitu angin. Okey. Angin yang bertiup menggerakkan kincir angin untuk menjanakan elektrik. Jadi dekat sini
kita tengok bahawa apabila angin yang laju bertiup dan kincir angin pun berputar, berpusing, seterusnya dia dapat memutarkan turbin dan akhirnya tenaga elektrik dapat dijana. Okey, cikgu dah selesai menerangkan 5 sumber tenaga iaitu amoeba. Dan sekarang tibalah masanya pada sumber tenaga BB. Okey, kenapa cikgu jarakkan amoeba dengan BB? Okay, nanti kamu akan faham. Okay, B yang pertama ialah bahan api fosil. Okay, bahan api fosil ini adalah tenaga daripada sumber daripada petroleum, gas asli dan arang batu yang dibakar untuk menjanakan elektrik dan boleh juga untuk menggerakkan kereta, kenderaan. Jadi kat sini cikgu nak terangkan serba ringkas saja apa dia perbezaan petroleum gas asli dan arang batu. Okay. Jika petroleum dan gas asli ni adalah perebutan hidupan berjuta-juta tahun yang lalu dan apabila dihimpit, tertanam ke bawah dan maka terbentuklah petroleum dan gas asli. Okey, perbezaannya dengan arang batu pula ialah arang batu ialah apabila tumbuhan yang mati secara semula jadi berjuta-juta tahun yang lalu sama juga dihimpit oleh tanah dan sebagainya dan kemudian terbentuklah arang batu. Jadi perbezaannya dekat sini. B yang kedua ialah bahan nuklear. Bahan nuklear ni ada seperti uranium, contoh bahan nuklear lah, yang digunakan untuk menjanakan elektrik di stesen jana kuasa nuklear. Jadi bahan nuklear ini adalah salah satu daripada bahan yang tidak boleh dijana semula dan sumbernya adalah sumber yang terhad. Kita kena guna dengan berhemah. Tadi cikgu kata dah habis amoeba BB. Kenapa ada lagi pula geothermal? Ini adalah untuk pengetahuan kamu. Okey, jadi geothermal ini juga merupakan salah satu daripada sumber tenaga yang diperolehi daripada haba batuan panas di bawah permukaan bumi untuk menjanakan elektrik. Okey, untuk pengetahuan lah. Jadi dengan berakhirnya last kali ni geothermal ni, maka habislah penerangan cikgu berkaitan dengan sumber tenaga. Okey, cikgu harap kamu faham. Jadi stop and think. Satna bersama cikgu Haliza. Jadi selamat menonton video-video cikgu yang lain. Okey, jumpa lagi. Bye.